Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji-pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita nak sambung daripada muka surat 399, bab yang ke-18 di mana Imam Tirmizi membawakan tajuk masih lagi berkenaan tentang solat. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan karahiyatis saumi, makruh berpuasa fi safari, sewaktu di dalam permusafiran. Maka dibawakan hadis-hadis berkenaan tentang tajuk ini. Kita dah tiba pada hadis yang ke-701, yang mana pada hadis 701 kata Imam Tirmizi wabihi maka baca Arafah dulu, minta maaf, baca Arafah pada baris yang ketiga. Qala al-a'immatul arba'ah, majoriti para ulama fikah menyebut innal afdala fi safari, yang paling afdal sewaktu bermusafir adalah as-saumu, adalah berpuasa. Daripada sudut afdal waktu bermusafir adalah berpuasa jika mampu. Namun wayajuzul iftar, diharuskan juga, dibolehkan juga untuk tak berpuasa disebabkan bermusafir. Dan ada syarat-syarat dia permusafiran yang bagaimana, musafir kerana apa, dengan niat dan tujuan apa, jarak berapa lama, itu semua dalam perbincangan fiqh. Berkata Daud Az-Zahiri, inna sawma Ramadan fi safari batil. Daud Az-Zahiri seorang ulama yang pada waktu itu banyak mengeluarkan hukum daripada zahir hadis sahaja. Maka beliau berpandangan berpuasa Ramadan pada waktu musafir adalah batil, langsung tak sah. Ini pandangan beliau. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walakinil arba'ah, akan tetapi para ulama mazhab yang empat, hadis yang bakal kita baca kejap lagi, hamaluha, mereka pada waktu itu meletakkan hadis tersebut ala halil jahdi wal masyaqqah, pada waktu ketika mana susah dan berada dalam situasi payah. Maka ini adalah riwayat yang ke-701 berkenaan tentang makruh berpuasa pada ketika mana bermusafir, namun kalau mampu tak ada masalah. Riwayat 701, wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, telah keluar, ila Makkah, menuju ke Makkah, amal fatah, sewaktu pembukaan kota Makkah. Fasama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu keluar daripada Madinah ke Makkah, waktu itu Nabi dalam keadaan berpuasa. Hatta balagha, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba Qura' al-Ghamim, satu tempat yang bernama Qura' al-Ghamim. Bila Nabi tiba di Qura' al-Ghamim, maka waktu itu kata Jabir bin Abdullah, wasaman nas ma'ahu, Nabi masih puasa, para sahabat pun pada waktu itu masih berpuasa. Ketika mana tiba di Qura' al-Ghamim, satu tempat yang dah dekat dengan Mekah. Maka ketika mana tiba di situ, faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi, innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam, sesungguhnya berat terhadap sebahagian orang wahai Rasulullah untuk meneruskan berpuasa. Wa innan nasa yanzurun, dan sesungguhnya manusia sedang melihat fima fa'alta, apa yang sedang engkau lakukan wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW seorang yang mempunyai kasih sayang, maka fada'a biqadahim mimma, maka Nabi telah mengambil satu bekas air
ba'dal asar, selepas daripada waktu asar. Maksudnya dah dekat dengan maghrib. Tapi ada sebahagian orang memang betul-betul tak mampu dan larat. Maka Nabi SAW telah minta sebekas air, dan Nabi SAW telah minum selepas daripada asar. Wannasu yanzurun, dalam keadaan para sahabat nampak Nabi sedang minum. Fa'aftara ba'duhum, maka sebahagian para sahabat telah berbuka puasa. Wasama ba'duhum, sebahagian lagi tetap meneruskan puasa. Fabalaghahu, maka telah sampai kepada beliau anna nasan samu, bahawa orang-orang yang pada waktu itu kekal berpuasa. Faqala, maka Nabi bersabda, ulaikal usah, mereka inilah orang-orang yang menderhaka. Namun ada maksudnya. Apakah maksudnya pada waktu itu orang-orang yang menderhaka? Gariskan pada baris yang terakhir sahara. Dan nanti Imam Tirmizi pun akan berikan nukilan daripada Imam Syafi'i. Lalu maksud sabdaan Nabi orang yang kekal berpuasa sebagai orang yang menderhaka, maksudnya lihat kepada sahara. Wadzalika li'annahum za'amus siyama wajibah. Dan orang yang pada waktu itu dipanggil berdosa oleh Nabi adalah mereka yang pada waktu itu menyangka bahawa kekal berpuasa pada waktu permusafiran yang mana ada kelonggaran, maka pada waktu itu puasa masih wajib. Walam ya'taqidu, dan mereka tidak yakin rukhsat, dan mereka tidak menerima rukhsatul fitri, keharusan dan kelonggaran untuk berbuka puasa. Dan nanti Imam Tirmizi akan terangkan. Maka sebab itu kalaulah seseorang itu dia nak berpuasa ataupun tak nak waktu musafir, tak ada masalah. Tetapi kalaulah dia tetap nak puasa dan dia anggap pada waktu itu tidak ada istilah seperti berbuka dibenarkan waktu bermusafir, maka dia berdosa. Sebab itu adalah kelonggaran yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Nabi SAW di dalam sabdaan-sabdaan baginda. Jelas ke jelas? Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ka'ab bin Asim, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir adalah hadis hasan sahih. Muka surat yang ke-400. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda bersabda, laisa minal birri, bukanlah termasuk daripada kebajikan yang sempurna, as-siyamu, tetap berpuasa fi safari, pada waktu musafir. Maksudnya sebenarnya kedua-dua pada waktu itu boleh. Berpuasa pun bagus ketika mana musafir kalau mampu syarat dia, dan pada waktu itu tidak berpuasa pun pada waktu itu boleh sebab Allah telah berikan kelonggaran. Tapi kalaulah seseorang tu dia kata puasa je yang boleh, tak berpuasa maka waktu tu tak bagus, maka itulah yang dimaksudkan dengan sabdaan Nabi, ulaikal usah, mereka-mereka yang penderhaka dan juga pelampau. Waqtalafa, dan telah bercanggah pendapat ahli ilmu fi saumi, berkenaan berpuasa pada waktu permusafiran. Kata Imam Tirmizi, fara'a, maka telah berpandangan sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, annal fitra, bahawa sesungguhnya berbuka fi safari, pada waktu berpuasa afdal, ini adalah lebih afdal. Maka ada pandangan sebegini. Hatta sehingga ra'a ba'duhum, sebahagian daripada mereka berpandangan, alaihil i'adah, seseorang itu perlu ulang balik puasa, idza sama, apabila dia berpuasa fi safari, waktu permusafiran. Dan inilah pilihan Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway berkenaan tentang afdalnya berbuka sewaktu bermusafir. Ini satu pandangan. Namun majoriti para ulama pandangan mereka yang kedua. Wa qala ba'du ahli ilmi, kata Imam Tirmizi, dan telah berkata sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan selain mereka. Mereka berkata, in wajada, jika seseorang yang dalam bermusafir ada mendapati kekuatan untuk berpuasa, fasama, dan dia berpuasa, fahasan, maka itu adalah baik. Wahuwa afdal, dan itu lebih afdal. Memang betul dalam musafir berpuasa lebih afdal bersyarat jika ada kekuatan. Wa in aftara, tapi kalaulah seseorang itu sewaktu bermusafir dia berbuka puasa, maka fahasan, itu pun baik. Wahuwa qaulu Sufyan ats-Tsauri, dan inilah pandangan Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas dan Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhum. Maka Imam Syafi'i mula memberi penafsiran tentang apakah maksud sabdaan Nabi yang kita baca pada hadis tadi, ulaikal usah, mereka inilah orang-orang yang
berdosa, penderhaka dan pelampau. Wa qala Syafi'i, berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, innama makna, sesungguhnya yang dimaksudkan pada sabdaan Nabi, laisa minal bir, bukanlah daripada kebaikan yang sempurna, asyamu fis safar, berpuasa sewaktu permusafiran, wa qawlihi, dan maksud daripada sabdaan Nabi, hina balaghahu, ketika mana sampai kepada Nabi, annanasan samu, ada sekelompok manusia bertegas untuk tetap berpuasa. Maka kata para ulama, termasuklah Imam Syafi'i, ulaikal usah, yang mana Nabi bersabda, mereka inilah penderhaka dan pada waktu itu pelampau. Fawajhu hadha, yang dimaksudkan dengan ungkapan daripada Nabi seperti ini adalah, idza lam yahtamil qalbuhu, apabila seseorang itu di dalam hatinya dia tidak percaya qabula rukhsatillahi, dan dia tidak menerima kelonggaran daripada Allah. Ada orang begitu, dia kata, buat apa nak berbuka-buka, larat je naik kapal terbang, naik kereta api, sejuk je ada aircon, mesti kena puasa, tak ada istilahnya tak payah puasa. Maka orang yang ada perangai yang mana tidak boleh menerima rukhsah, kelonggaran yang Al-Quran, hadis berikan berkenaan orang yang bermusafir boleh untuk tak berpuasa, untuk orang macam ni, itulah ungkapan Nabi, ulaikal usah, mereka ini pelampau dan juga penderhaka. Mereka ini kena faham, bukanlah kebaikan yang sempurna berpuasa pada waktu musafir. Fa amma man ra'a, maka adapun orang yang berpandangan al-fitrah mubah, maksudnya berbuka puasa tu boleh, kelonggaran yang diberikan oleh Allah, wasama, dan dia tetap nak berpuasa, wa qawiya, kerana dia mampu, ala zalika, untuk berpuasa, fa huwa a'jabu ilayya, maka itu lebih afdal. Maka sebab itu ini penerangan yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Bab yang ke-19 berkenaan bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan ar-rukhsah, diberikan keringanan dan kelonggaran fi saumi, untuk tetap berpuasa, fi safari, sewaktu dalam permusafiran. Maksudnya dalam permusafiran kalaulah nak tetap berpuasa, Nabi SAW izinkan. Lalu bererti hadis tadi yang nampak macam Nabi marah, sebabnya bukanlah kerana orang tu berpuasa, tapi kerana sikap orang tersebut yang tidak percaya dan tidak menerima bahawa boleh untuk tidak berpuasa ketika mana di dalam permusafiran. Riwayat yang ke-703, wa bihi ilai qala hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala hadatsana Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu anna Hamzah bin Amr al-Aslami sa'ala, sesungguhnya seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Amr al-Aslami telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis saumi, berkenaan tentang puasa, fi safari, waktu musafir. Siapa nama sahabat ni? Sama-sama sebut Hamzah bin Amr al-Aslami. Lalu apa yang Hamzah bin Amr al-Aslami ni buat? Dia tanya kepada Nabi. Dan kenapa dia tanya kepada Nabi? Maka perawi terangkan, wa kana yasrudu sauma, dan adalah Hamzah bin Amr seorang yang berterusan puasa. Yasrudu, terus menerus, as-sauma, berpuasa. Sebab itu lihat kepada sahara baris yang pertama, yakni ayyuwali wa yutabi'u, dia berterusan puasa, setiap hari puasa. Ada orang begitu. Saya pernah jumpa ada orang yang setiap hari puasa, kecualilah pada hari-hari yang haram. Ada 5 hari yang haram berpuasa, itu je mereka tak puasa. Tapi dia sentiasa berpuasa, Masya Allah, sentiasa berpuasa. Okey, faqala, maka dia telah bertanya kepada Nabi, maka Nabi pun menjawab, in syi'ta fasum, jika kamu mahu kamu boleh berpuasa, wa in syi'ta fa'aftir, dan jika kamu mahu maka kamu boleh berbuka. Dan Nabi izinkan dia, kenapa? Kerana kata perawi pada sahara baris yang pertama, kerana pada waktu itu dia memang kuat berpuasa, yakni kana dha qudrah syadidah ala saum, gariskan semua tu, hatta annahu kana yutabi'u sauman nafli fi safar, sampaikan puasa sunat dalam musafir pun dia nak buat. Dia memang kuat berpuasa, maka Nabi izinkan. Dan di dalam bab ini kata Imam Tirmizi, ada juga riwayat daripada Anas bin Malik, Abu Sa'id, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abu Darda, Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah, anna Hamzah bin Amr al-Aslami sa'ala Rasulullah SAW. Hadis Aisyah yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih.
Riwayat 704. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Sa'id bin Yazid Abi Maslamah an Abi Nadrah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna nusafiru, adalah kami pernah bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Fama yu'abu, maka tidak dicela, ala saim, ke atas orang yang sedang berpuasa, wala alal muftir fitruh, dan tidak dicela perbuatan berbuka pada orang yang berbuka. Maka Nabi izinkan, siapa nak puasa, puasa. Siapa nak berbuka, silakan. Tak ada dicela. Kalaulah seorang tu nak puasa, kalau dia mampu, silakan. Kalaulah dia nak berbuka tak mampu, maka tak mengapa. Maka tak dicela. Riwayat 705. Wa bi ilaihi qala hadatsana Nasr bin Ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasr bin Ali qala hadatsana Yazid bin Zurayh qala hadatsana Jurairi tahwil. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Abdul A'la anil Jurairi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah kami bermusafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminnas saim, maka ada di antara kami yang berpuasa, wa minnal muftir, dan ada di antara kami yang berbuka. Fala yajidul muftir, maka yang berbuka tidaklah mendapati, fala yajidu, maka yang berbuka tidaklah marah, ala saim, ke atas yang berbuka, yang berpuasa, wala saim, dan yang berpuasa pula tidaklah marah, alal muftir, kepada yang berbuka. Wa kanu, dan setiap daripada para sahabat, yarawna, mereka berpandangan, annahu man wajada, bahawa barang siapa yang mempunyai kekuatan, fasama, maka dia berpuasa, fahasan, maka itu baik. Wa man wajada dha'fan, barang siapa yang ada kelemahan, faaftara, lalu berbuka, fahasan, maka itu pun baik. Pada waktu itu dua-dua boleh, tak ada masalah. Lihat kepada Arafah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf, bukan Arafah. Lihat kepada Sahara. Lihat kepada Sahara baris yang kedua. Ittafaqa jumhurul ulama, para ulama semuanya telah bersepakat daripada kalangan ahli fatwa dan sebagainya, annal iftara was-siyama, sesungguhnya berbuka dan berpuasa waktu musafir, kilahuma jaiz, kedua-duanya jaiz, dua-duanya boleh. Namun mereka berbeza di mana satu yang afdal, ataupun adakah kedua-duanya sama. Maka sebab itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka berpandangan anna sauma afdal, berpuasa adalah lebih afdal. Namun untuk siapa, ada syaratnya. In ataqahu, jika dia benar-benar bermampu, jika dia benar-benar mampu. Sebab kalaulah seseorang tu dia mampu dan dia berpuasa, nanti dia tak payah qada, dan itu akan memudahkannya. Wa inda Ahmad, hujung baris yang ketiga, dan di sisi Imam Ahmad dan lain-lain, mereka pada waktu itu berpandangan bahawa berbuka lebih afdal. Bahkan ada riwayat yang menyebut kalaulah tetap berpuasa, maka kena ulang balik. Jelas ke jelas? Bab yang ke-20, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan fir rukhsah, adanya keharusan dan kelonggaran lil muharibi, untuk orang yang sedang berperang, fil iftar, untuk berbuka. Saya minum sekejap. Minta maaf kalau ada yang berpuasa, saya minta maaf. Okey. Riwayat 706. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahi an Yazid bin Abi Habib an Ma'mar bin Abi Hujayyah an Ibn al-Musayyab annahu sa'alahu an as-shaum fi safar. Maka daripada Ma'mar bin Abi Hujayyah, beliau telah bertanya kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada Sa'id bin Musayyab, berkenaan tentang berpuasa pada waktu permusafiran. Beliau pada waktu itu telah ditanya. Fahaddatha, maka Sa'id bin Musayyab pun pada waktu itu meriwayatkan, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berperang bersama dengan Nabi fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ghazawataini, dua perang besar. Apakah dua perang tersebut? Yauma Badrin, peperangan Badar, wal Fatah, dan pembukaan kota Mekah. Dan dua-duanya berlaku pada bulan Ramadan, pada tarikh yang lebih kurang sama, iaitu 17 Ramadan. Badar pun 17 Ramadan, pembukaan kota Mekah pun 17 Ramadan. Fa'aftarna, maka kata Umar bin Khattab, kami telah berbuka puasa fihima, pada kedua-duanya.
Maka ini dijadikan dalil oleh Imam Tirmizi bahawa orang yang berperang boleh untuk berbuka puasa. Nanti dia kena qada pada waktu yang lain. Dan di dalam bab ini ada riwayat daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Umar kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Dan sungguh telah meriwayatkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil fitri, bahawa baginda telah memerintahkan untuk berbuka puasa fi ghazwatin ghazaha, pada peperangan yang mereka telah berperang. Dan sungguh telah diriwayatkan daripada Umar bin Khattab seumpama ini, annahu, bahawa sesungguhnya rahasa, telah diberikan keringanan fil iftar, untuk berbuka inda liqa'il adu, ketika mana sedang bertemu dengan musuh. Dan inilah pandangan sebahagian daripada ahli ilmu. Bab yang ke-21, Imam Tirmizi membawakan tajuk babu ayah. Macam mana ayah? Okey dah? Sampai bila? Oh, teruklah dia punya tu. Oh, okey. Dia boleh jalan semua tak? Boleh jalan. Okey, insya-Allah. Babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang fil rukhsah, berkenaan tentang keringanan untuk berbuka, fil iftar, keringanan untuk berbuka, lil hubla, bagi wanita yang sedang hamil, wal murdi, dan bagi wanita yang sedang berpuasa, yang sedang menyusukan anak. Maka untuk wanita yang sedang mengandung dan menyusukan anak ada kelonggaran untuk berbuka. Cumanya berkenaan tentang fidyah, maka dalam mazhab Syafi'i ada penjelasan dia pada ketika mana pada waktu itu kena bayar fidyah dan pada ketika mana yang tak perlu bayar fidyah. Nanti kita akan buat pembacaan daurah insya-Allah untuk ketika mana dah dekat Ramadan nanti. Bab yang riwayat yang ke-707. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib wa Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi'un qala hadatsana Abu Hilal an Abdullah bin Sawadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rajulin min bani Abdullah bin Ka'b, seorang lelaki daripada keluarga Abdullah bin Ka'ab telah berkata, agharat alaina, kami telah diserang khailu, oleh pasukan tentera berkuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kepada Sahara, maka maksud daripada agharat alaina, maksudnya pada waktu itu adalah kaum dia kena serang. Dan pada waktu itu lelaki ni tidak, sebab pada waktu itu beliau telah masuk Islam. Maka keluarga kami telah diserang oleh pasukan tentera berkuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu Rasulullah, maka aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wajadtuhu yataghadda, aku mendapati Nabi sedang makan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, udnu, hampirlah, fakul, dan makan sedikit. Fakultu, maka berkata perawi, inni saim, aku sedang berpuasa wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi cakap kali kedua, udnu, dekatlah. Uhaddithuka, aku menceritakan kepada kamu, anis saumi, berkenaan tentang puasa. Ataupun perawi ragu yang Nabi menggunakan perkataan siam yang juga bermaksud berpuasa. Maka sabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, wada'a, telah memaafkan. Bukanlah maksudnya memaafkan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu telah memberikan kelonggaran. Wada'a memberi maksud kelonggaran. Allah telah memberikan kelonggaran berpuasa anil musafir, daripada orang yang sedang bermusafir, syatras salah, pada waktu itu separuh solat, 4 rakaat dia hanya perlu solat 2. Wa anil hamil, dan Allah memberi kelonggaran kepada orang yang sedang mengandung, awil murdi, ataupun orang yang sedang menyusu, as-sauma awis siyam, akan berpuasa. Maka pada waktu itu mereka pun ada kelonggaran, nak berpuasa boleh, tak nak berpuasa pun boleh. Maka kata perawi, wallahi demi Allah, laqad qalahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kilaihima aw ihdahuma, demi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang kedua-duanya, tentang keringanan solat sewaktu dalam bermusafir, dan juga tentang keringanan berpuasa daripada orang yang mengandung dan orang yang menyusu. Fayalah fanafsi, maka binasalah diriku, alla akuna ta'imtu min ta'amin nabi, bahawa aku tidak makan daripada makan yang telah ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi offer dia untuk makan berkali-kali, tapi pada waktu tu dia tak nak makan.
dan kemudian dia punya alasan pada waktu itu dia berpuasa, maka sebab itu Nabi SAW tegur dengan penuh hikmah. Kalaulah solat pun pada waktu itu Allah berikan kelonggaran menjadi separuh, dan wanita yang mengandung dan menyusu pun pada waktu itu mereka ada kelonggaran untuk tak berpuasa, maka sebenarnya musafir pun pada waktu itu ada kelonggaran untuk tidak berpuasa. Di sini kita nampak akhlak Nabi SAW dalam memberi teguran. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Umayyah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi, hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi adalah hadis yang hasan, dan kami tidak mengetahui untuk Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira hadzal hadis, kecuali satu-satunya hadis. Kena gariskan sahara tu, takut nanti tak salah faham. Ini bukannya Anas bin Malik khadam Nabi. Ini bukan. Ini Anas bin Malik Al-Ka'bi, daripada Banu Ka'ab. Sebab itu pada sahara disebut huwa ghairu Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah. Ini adalah sahabat yang bukan Anas bin Malik yang kita biasa dengar. Yang itu riwayat dia ada ribu, ada banyak. Ini adalah Anas bin Malik Al-Ka'bi, yang mana kata Imam Tirmizi, daripada sahabat ini yang aku hanya ada hadis daripadanya satu je. Satu. Dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan telah berkata sebahagian ahli ilmu, al-hamilu wal murdi, yang mengandung dan menyusukan anak, yuftirani, boleh berbuka, wa yaqdiyani, dan perlu untuk qada, wa yut'iman, dan perlu untuk membayar fidyah. It'iman, membayar fidyah. Namun bukan dalam semua keadaan, hanya dalam sebahagian keadaan mereka perlu bayar fidyah. Dan inilah apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Berkata sebahagian lagi, yuftiran, boleh berbuka, wa yut'iman, dan membayar fidyah, wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada'. Ini pandangan yang lain. Wa insya'ata qadata, dan kalaulah nak boleh qada', wala it'ama alaihima, dan tak perlu bayar fidyah. Ada pandangan yang lain, pandangan yang bukan pandangan yang utama di antara majoriti para ulama. Inilah pandangan Ishaq. Dia berkata ada pilihan. Kalaulah orang yang mengandung dan orang yang mengandung dan orang yang menyusukan anak, pada waktu itu dia bayar fidyah, maka tak payah qada. Kalaulah dia qada, maka tak payah bayar fidyah, salah satu. Namun Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan juga majoriti para ulama fiqh yang lain kata qada memang tetap kena qada. Cuma ada sebahagian situasi perlu bayar fidyah bersama dengan qada, ada sebahagian situasi tak perlu bayar fidyah, hanya qada. Kata Imam Tirmizi, bab yang ke-22, babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan as-saumi anil mayyit, adakah boleh berpuasa bagi pihak orang yang telah meninggal dunia? Adakah boleh orang tu telah meninggal dunia, kita berpuasa untuknya? Riwayat yang ke-708, Imam Tirmizi membawakan dalil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an al-A'mash an Salamah bin Kuhail wa Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair wa Atha' wa Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ja'at imra'atun, telah datang seorang wanita ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi. Faqalat, maka wanita ini berkata, inna ukhti, sesungguhnya saudara perempuanku, matat, telah meninggal dunia, wa alaiha shaumu syahrain mutatabi'ain, dalam keadaan wanita tersebut, dalam keadaan apa, saudara perempuanku tersebut, dia mempunyai qada, puasa 2 bulan berturut-turut. Qala, maka pada waktu itu Nabi bersabda, ara'aita ini terjemahan dia akhbirni. Boleh tulis kat situ. Apakah maksud ara'aita dalam bahasa Arab? Akhbirni. Apakah maksud akhbirni? Apa? Beritahulah kepadaku. Kamu maklumkanlah kepadaku. Lau kana ala, jika adalah ada di atas, ukhtika, salah seorang daripada saudara perempuan kamu, dainun, hutang, akunti taqdinahu, adakah kamu sanggup nak bayar? Kalaulah saudara perempuan kamu tersebut ada hutang, adakah kamu sanggup nak bayar bila dia meninggal dunia? Maka berkatalah wanita ini, bahkan na'am, aku sanggup bayar wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, fahaqqullahi ahaq, maka hak Allah adalah lebih patut untuk ditunaikan. Hak Allah lebih patut untuk ditunaikan.
Maka daripada hadis ini para ulama berbeza pendapat. Adakah boleh berpuasa bagi pihak orang yang mati? Dalam mazhab Syafi'i pada waktu itu boleh. Dia ada pilihan. Kalaulah dia nak berpuasa boleh, kalaulah dia nak bayar fidyah untuk si mati boleh. Ini kita dah baca, ini kita akan ulang kaji balik semasa daurah Ramadan nanti insya-Allah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Buraidah, Abdullah bin Umar, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar anil A'mash bi hadzal isnad nahwa. Qala Muhammad, berkata Imam Bukhari, wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan ghairu Abi Khalid, selain daripada Abu Khalid daripada A'mash seperti riwayat Abu Khalid. Berkata Imam Tirmizi, dan telah meriwayatkan Abu Muawiyah dan lebih daripada seorang hadis ini daripada A'mash, daripada Muslim al-Batin, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam sanad yang lain, walam yadhkuru, mereka tidak menyebut padanya daripada Salamah bin Kuhail, tidak ada perkataan rawi Salamah bin Kuhail, dan tidak ada juga nama Atha, dan tidak ada pula nama Mujahid. Nah, ini di dalam sanad yang lain. Bab yang ke-23 kita dah mula masuk tentang kafarah. Kita dah mula masuk tentang kafarah. Di sini hanya dibawakan dalil sahaja tentang kafarah. Adapun detail berkenaan tentang apa situasi yang mana adanya kafarah, maka itu nanti kita akan pelajari dalam perbahasan fiqh insya-Allah. Bab ma jaa fil kafarah, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang kafarah. Riwayat yang ke-709. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abtharu an Ash'ath an Muhammad an-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamu syahrin, dan pada waktu itu ada pada tanggungjawab kewajipan dia berpuasa sebulan, falyut'im, maka hendaklah dia memberi makan, falyut'im, maka hendaklah memberi makan keluarga dia, waris dia, anhu, bagi pihak si mati, maka nakulli yaumin, bagi tempat setiap hari yang dia ada qada tadi, miskina, seorang miskin, bagi makan seorang miskin satu hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka lihat kepada sahara. Berkata para ulama, di sisi Imam Abu Hanifah, jumpa tak sahara baris yang pertama? Gariskan. In awsa, kalaulah orang yang mati tersebut dia ada wasiatkan, maka boleh ambil bayaran untuk puasa yang dia tak buat tadi daripada 1/3 hartanya. Wa inda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i, awsa aw lam yusi, tak kisahlah orang tersebut dia berwasiat ataupun tidak, fayukhadhu min kulli malih, perlu diselesaikan hutang-hutang dia termasuk hutang puasa, walaupun daripada keseluruhan harta dia. Dalam mazhab Syafi'i, ketika mana seseorang tu meninggal dunia, maka yang pertama pengurusan jenazah boleh diambil daripada harta dia. Itu nombor satu, pengurusan jenazah. Kalaulah tak ada orang nak bayar, nak wakaf set kelengkapan jenazah dia, kena ambil daripada harta dia. Itu nombor satu. Kemudian adalah selesaikan hutang dia daripada duit-duit yang dia ada. Hatta kalaulah habis sekalipun duit dia, maka adalah selesaikan hutang dia dulu. Dan termasuklah hutang dia dengan Allah daripada puasa dan sebagainya. Dan yang ketiga, bila ada baki selepas sudah selesai hutang dan pengurusan jenazah, barulah ada untuk wasiat. Kalaulah dia ada wasiat, dan wasiat pun tak boleh lebih daripada 1/3 daripada apa yang baki, dan kemudian barulah diberikan pada waktu itu kepada waris-waris dan sebagainya. Adapun untuk detail nanti boleh rujuk kepada para ulama fiqh, para asatizah fiqh yang lain. Riwayat 709, waqtalafa, mana tadi? Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar kami tidak mengetahuinya secara marfu' kecuali daripada sanad ini sahaja, kata Imam Tirmizi. Was-sahihu, dan yang lebih tepat, lebih sahih riwayat daripada Abdullah bin Umar, kata Imam Tirmizi, mauqufun qauluh, sebenarnya adalah mauquf, dia bukannya marfu'. Hadis tersebut, riwayat tersebut berhenti sampai kepada Umar bin Khattab sahaja, berhenti sampai Abdullah bin Umar sahaja.
Waqtalafa dan telah bercanggah pendapat ahli ilmu berkenaan tentang perkara ini. Maka telah berkata sebahagian mereka, yusamu, boleh untuk berpuasa daripada si mati. Dan inilah pandangan Imam Ahmad dan juga Ishaq. Qala, mereka berkata, idza kana 'alal mayyiti, apabila ada di atas si mati nadhru siyamin, nazar wajib puasa, maka hendaklah berpuasa bagi pihak si mati, keluarga dia dan warisnya. Wa idza kana 'ala, dan apabila ada di atas si mati qada'u Ramadan, qada' Ramadan, maka ut'ima anhu, dibayar pada waktu itu fidyah, ataupun pada waktu itu diberi makanan bagi pihak si mati. Dan telah berkata Imam Malik, Sufyan, Imam Syafi'i, la yasumu ahadun an ahadin, tidak boleh berpuasa seseorang pun bagi orang yang telah meninggal dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Namun dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang lain mengatakan pada waktu itu boleh. Nanti kita akan baca daripada buku Kitab Marhaban Ya Ramadan. Wa Ash'ath, dan siapakah nama perawi yang bernama Ash'ath bin Sawar, dan Ash'ath nama penuhnya adalah Ash'ath bin Sawar. Dan Muhammad ini yang dimaksudkan di sini adalah Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layla. Bab yang ke-24, apakah yang berlaku berkenaan tentang orang yang pada waktu itu muntah dengan sangat banyak. Babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan as-saimi, seorang yang berpuasa, yazra'uhul qai', apabila dia muntah dengan sangat banyak. Yazra'uh, gariskan bawah tu, ayyughlibuh, dia muntah sangat banyak. Pada waktu itu mulut penuh dia muntah, dia tak boleh nak pada waktu itu tahan. Maka apakah hukum puasa orang yang muntah dengan sangat banyak? Tapi dia bukan muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja, itu bab yang ke-25, riwayat 710. Wa bi ilaihi qala sana Muhammad bin Ubaid al-Muharibi qala sana Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam an abihi an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi telah bersabda, salatun, ada 3 golongan, la yuftirna as-saim, pada waktu itu tidak membatalkan puasa. Ada 3 golongan, la yuftirna as-saim, puasa mereka tidak menjadi batal. Apakah yang tidak membatalkan puasa? Yang pertama, al-hijamah, berbekam. Maka sabda Nabi, berbekam tak membatalkan puasa. Yang kedua, al-qai'u, muntah dalam keadaan tak sengaja walaupun banyak macam mana sekalipun. Dan yang ketiga, al-ihtilam, adalah pada waktu itu mimpi yang membawa kepada keluarnya air mani, maka tak batal puasa. Tiga-tiga ini tak membatalkan puasa. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Sa'id al-Khudri, ghairu mahfuz, tidaklah mahfuz, tidak pada waktu itu kuat dan tidak terpelihara. Dan sungguh telah meriwayatkan Abdullah bin Zaid bin Aslam dan Abdul Aziz bin Muhammad, dan lebih daripada seorang hadis ini daripada Zaid bin Aslam, namun periwayatan mereka mursalah, secara mursal. Yang riwayat tadi pada waktu itu secara marfu', cumanya sanad dia ghairu mahfuz. Dan ada juga riwayat yang lain yang pada waktu itu secara mursal. Walam yadhkuru, dan periwayat yang lain tidak menyebut dalam riwayat mereka nama sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Maka bila tak disebutkan nama pada sahabat, maka dipanggil sebagai mursal. Bila seorang tabi'in dalam periwayatan hadis dia terus sebut kepada Nabi, maka itu dipanggil sebagai mursal. Siapakah Abdul Rahman? Maka kata Imam Tirmizi, dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, kita pernah baca dah tentang beliau, ini kali kedua. Dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam yudha'afu, beliau telah didhaifkan di dalam periwayatan hadis. Sami'tu, kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Abu Daud As-Sijzi berkata, aku telah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal berkenaan perawi Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Siapa nama perawi ni? 2 kali dah kita ulang. Abdul Rahman bin Zaid. Lagi sekali. Okey, kena ingat. Maka dia ada adik-beradik dia, saudara dia. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata, adapun saudara lelakinya Abdullah bin Zaid, tak ada masalah. Namanya adalah Abdul Rahman. Nama saudara dia adalah Abdullah. Abdullah bin Zaid, la ba'sa bihi, tidak ada masalah. Maksudnya riwayat dia bagus. Dan kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari ada menyebut daripada Ali bin Abdullah, beliau berkata bahawa Abdullah bin Zaid bin Aslam adalah siqah, dia punya saudara Abdullah.
Tapi Abdul Rahman ini adalah dhaif, kata Imam Tirmizi, adalah seorang yang lemah. Kata Imam Bukhari, wala arwi anhu syai'a, aku tidak meriwayatkan sebarang riwayat daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Bab yang ke-25 berkenaan tentang babu majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan fiman, pada orang yang istaqa'a, memuntahkan amdan dengan sengaja. Apakah hukum sengaja muntah? Masukkan tangan dalam mulut jolok, muntah. Apakah sengaja? Pada waktu itu muntah dengan sengaja, apa hukum dia? Maka batal puasa. Riwayat 711, wa bi ilai qala hadatsana Ali bin Hujrin qala hadatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Hassan an Ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara'ahul qai'u, barang siapa yang muntah dengan man zara'ahul qai'u, barang siapa yang muntah, dalam kurungan secara semula jadi, barang siapa yang muntah secara semula jadi, falisa alaihi qada, maka dia tak perlu qada. Kenapa? Sebab puasa dia tak batal. Kita dah baca pada riwayat 709, riwayat 710. Namun sabda Nabi SAW, wa man istaqa'a, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, fa amdan, secara sengaja, falyaqdi, maka hendaklah dia qada, maka puasa dia batal bila muntah dengan sengaja. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Darda, Thauban, Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya daripada hadis Hisham, daripada Ibn Sirin, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi, kecuali hanya daripada periwayatan Isa bin Yunus dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Bukhari berkata, la urahu mahfuzah, perawi yang bernama Isa bin Yunus, periwayatan dan sanadnya tidaklah mahfuz, maksudnya tidaklah terpelihara. Beliau bukanlah seorang yang thiqah, lagi dipercayai. Berkata Imam Tirmizi, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini lebih daripada satu sanad daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW, wala yasihu isnaduh, namun sanadnya tidaklah sahih. Riwayat 712, waruya, dan diriwayatkan daripada Abu Darda, Thauban dan Fadalah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum, anna Nabiya SAW, sesungguhnya baginda Nabi SAW, qa'a, sesungguhnya Nabi SAW pernah muntah, fa'aftara, lalu Nabi berbuka. Maka apa pula maksud tu? Nabi pernah muntah dan berbuka. Maka kata Imam Tirmizi, wa innama ma'na hadzal hadis, yang dimaksudkan dengan hadis Nabi muntah lalu berbuka adalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana shaiman mutatawwi'a. Sebenarnya ketika mana waktu Nabi muntah, maka pada waktu itu Nabi sedang berpuasa sunat. Faqa'a, lalu Nabi muntah. Fadha'ufa, lalu baginda menjadi lemah. Maka bila Nabi lemah selepas daripada baginda muntah, fa'aftara lidzalika, maka Nabi pun berbuka. Dan orang yang puasa sunat dia boleh buka, dan pada waktu itu tidak perlu qada. Maka sebab itu hadis yang menunjukkan Nabi pernah muntah dan berbuka bukanlah nak menunjukkan muntah membatalkan puasa. Itu yang nak diterangkan oleh Imam Tirmizi. Hakaza, beginilah yang telah diriwayatkan hadis ini secara mufassarah beserta dengan penafsirannya, dan beramal di sisi ahli ilmu di atas hadis Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Apakah amalan para ulama? An-nasaima, sesungguhnya orang yang berpuasa, idza zara'ahul qai'u, apabila dia muntah dengan tidak sengaja, fala qada'a alaih, maka tidak perlu qada. Kenapa tak perlu qada? Sebab puasa dia tidak batal. Jelas ke jelas ni? Okey. Wa idza istaqa'a, dan kalaulah, apa maksud istaqa'a? Apa maksud istaqa'a? Kuat sikit. Apa dia? Muntah apa? Muntah dengan sengaja. Istaqa'a maksudnya muntah dengan sengaja. Kalaulah pada waktu itu qa'a, muntah seperti biasa dengan tidak sengaja. Maka apabila seseorang itu muntah dengan sengaja, amdan, secara sengaja, falyaqdi, maka dia kena qada solat dia. Kena qada puasa dia. Kenapa kena qada? Sebab puasanya telah batal. Dia muntah dengan sengaja, melalui apapun sebab dan apapun cara. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwayh rahimahullahu ta'ala. Maka kalau kita baca cara Imam Tirmizi kongsikan mazhab, sebenarnya zaman dulu ada banyak mazhab. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Ishaq bin Rahwayh, banyak mazhab.
mazhab Abdullah bin Mubarak. Cumanya ketika mana anak-anak murid mereka tidak meneruskan pada waktu itu apa yang guru mereka telah susun, maka kemudian harinya mazhab tersebut hilang. Maka tinggallah pada zaman kita hanya ada 4 pegangan mazhab yang sampai pada waktu itu dengan hitam putih, dengan pada waktu itu apa usul fiqhnya, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Bab yang ke-26, bab ma jaa fi shaumi, bab pada hadis yang telah datang berkenaan orang yang berpuasa, yakulu dia makan, wa yashrabu dan minum, nasian dalam keadaan lupa. Maka apakah hukum seseorang itu dia makan dan minum dalam keadaan lupa? Maka lihat kepada Arafah pada baris yang kedua 4 daripada bawah, gariskan. Berkata para ulama, inna sawma man akala wa syariba nasiyan bakin. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang berpuasa dan makan dan minum tak sengaja, maka puasa dia masih lagi utuh. Maksudnya puasanya tak batal. Walaupun dia makan sebiji tembikai, seekor ayam, tapi dia lupa, maka pada waktu itu tak batal puasa dia. Namun Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, in kana sawmuhu sawmal faridah, kalaulah puasanya puasa fardu, maka dia perlu untuk qada dan gantikan balik. Wa in kana sawma tatawwu' fala qada'a, tapi kata Imam Malik, kalaulah makan dan minum sengaja puasa sunat, maka tidak perlu qada'. Maka itu kalau lupa. Tapi kalaulah mengada-ngada buat-buat lupa, batal puasa. Buat-buat lupa, maka batal puasa. Riwayat 713, wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Hajjaji an Qatadah an Ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala, barang siapa yang makan, au syariba ataupun minum, nasian dalam keadaan lupa. Nasian di sini maksudnya lupa, bukan nasi. Ada orang kata, oh saya baca hadis barang siapa makan nasi tak batal puasa. Nasian bukan maksud nasi. Nasian maksudnya adalah lupa. Pernah dulu ada pelajar pada waktu itu dia baca nasian, dia maksud nasi. Dia ingat nasi ada dalam bahasa Arab. Bahasa Arab nasian bukan maksudnya nasi. Fala yuftir, maka pada waktu itu tak batal puasanya. Dia tak perlu berbuka kerana puasanya tak batal. Fa innama, sabda Nabi, sesungguhnya orang yang makan dalam keadaan lupa, rizkun adalah kurniaan, razaqahullah yang Allah berikan. Maka pada waktu itu Allah bagi dia rezeki, tapi puasanya tidak batal. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Sa'id qala hadatsana Abu Usamah an Aufin an Ibn Sirin wa Khilasin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislahu, seumpamanya, au nahwahu, ataupun riwayat yang lebih kurang sama. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id, Ummu Ishaq al-Ghanawiyah radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah yang kita baru baca adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu, dan inilah pandangan Sufyan al-Thawri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq rahimahullahu ta'ala, bahawa orang yang makan dan minum dengan keadaan tak sengaja, lupa, tak batal puasa dia. Wa qala Malik bin Anas, namun Imam Malik bin Anas punya pandangan, idza akala fi Ramadan nasiyan, kalaulah dia makan ataupun minum pada bulan Ramadan, maksudnya puasa fardu, fa alaihi al-qada, maka kena qada. Imam Malik membezakan antara puasa fardu dan puasa sunat. Wal awwalu asah, namun kata Imam Tirmizi, pandangan yang mengatakan tak batal itu adalah lebih sahih, kata Imam Tirmizi. Bab yang ke-27 masih lagi berkenaan tentang puasa. Bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan al-iftar, orang yang berbuka muta'ammidan, dengan sengaja. Sengaja berbuka, tak ada alasan, tak ada keuzuran, pada waktu itu sengaja untuk berbuka. Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, apakah pada waktu itu perlu ada kafarah untuk orang yang berbuka dengan sengaja? Maka lihat kepada Arafah baris yang pertama. Qala Malik, berkata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah, sesungguhnya orang yang makan dan minum amdan dengan sengaja, yujibul kafarah, tetap kena bayar kafarah. Dan berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, innal kafarata, sesungguhnya kafarah, muqtasiratun alal jima'i amdan, hanya ada ketika mana
bersetubuh dengan sengaja. Ketika mana bersetubuh dengan sengaja sahaja ada kafarah. Tapi makan dan minum pada waktu itu tak ada kafarah, tapi dapat dosa besar sengaja berbuka pada bulan Ramadan punya puasa. Riwayat 714, wa bi ilai qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Yahya bin Sa'id wa Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit qala hadatsana Abul Mutawwis an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara, barang siapa yang berbuka satu hari daripada bulan Ramadan min ghairi rukhsah, tanpa ada sebab keringanan dan kelonggaran, wala maradin, dan tidak ada sebab sakit, tak ada sakit, tak ada keuzuran, dia pergi buka puasa satu hari pada bulan Ramadan, maka sabda Nabi, lam yaqdi anhu, tidak boleh menggantikan puasa tersebut bagi pihaknya, saumud dahri kullih, walaupun dia berpuasa sepanjang hidup dia, tak boleh ganti. Satu puasa yang dia sengaja tak berpuasa tanpa ada keuzuran pada bulan Ramadan, dia berpuasalah seumur hidup, maka pada waktu itu tak boleh ganti. Apakah dengan maksud sabdaan Nabi tidak boleh ganti walaupun berpuasa seumur hidup? Wa in shama, sabda Nabi, walaupun dia berpuasa. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan sengaja baca kepada Sahara. Berkata para ulama, hadza min babi tasydid, ini adalah amaran yang keras. Maksudnya kalaulah dia nak ingat, tak apalah buka puasa walaupun tak ada uzur, tak ada sakit, tak ada apa, nanti puasalah. Maka amaran yang keras untuk orang yang berfikiran macam tu, kalaulah dia berpuasa seumur hidup sekalipun, kalau dia mampu, dia takkan mampu ganti daripada sudut pahala, ganjaran satu hari Ramadan yang dia berbuka dengan sengaja. Allahu Akbar, moga Allah pelihara dan jauhkan. Okey, wa yumkinu anna ma'nahu, yang dimaksudkan di sini adalah siyamud dahri kullih, berpuasa seumur hidup, la yablughu, takkan menyamai, fi darajati, pada tingkatan puasa yang satu daripada sudut pahala yang dia tinggalkan ketika mana di bulan Ramadan. Pada waktu itu tak sama. Tak sama. Sebab itu janganlah kita ambil ringan tentang puasa pada bulan Ramadan. Kita puasa sebab sebenarnya Allah tahu kita mampu. Kita adjustlah jadual kita. Kalaulah macam contoh saya tengok, kalaulah luar Ramadan ni kena bercakap banyak, tak ada masalah, boleh minum air, mengajar daripada pagi petang. Tapi kalaulah tak mampu adjust jadual, mungkin buat kelas malam. Tapi jangan pada waktu itu kita adjust puasa hanya kerana tugasan kita dan sebagainya. Maka kena berpuasa, kecualilah bila ada keuzuran yang telah dibenarkan oleh syarak. Okey. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah yang kita baru baca tadi adalah hadis yang kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Kata Imam Tirmizi, dan aku telah mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, perawi yang bernama Abul Mutawwis namanya adalah Yazid bin Mutawwis, dan aku tidak mengetahui untuknya hadis selain hanya daripada hadis ini sahaja. Bab yang ke-28, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan kafaratil fitri fi Ramadan, kafarah orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadan. Riwayat 715, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار المعنى وأبو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, atahu rajulun, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah nama lelaki ini? Lihat kepada Arafah baris yang kedua, 4, 6, 8, 11 daripada bawah. Baris yang ke-11 daripada bawah. Maka dikatakan nama sahabat ini adalah Aus bin Samit radhiyallahu anhu. Aus bin Samit, orang yang sama yang mana namanya disebutkan ketika mana dalam hadis berkenaan tentang zihar. Maka Aus bin Samit telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, halaktu, binasa aku. Maka Nabi pun bertanya, wa ma ahlakaka, apakah yang telah menyebabkan kamu binasa? Qala, maka berkatalah beliau, waqa'tu ala imraati, aku telah bersetubuh berjima' dengan isteriku fi Ramadan, pada bulan Ramadan.
Qal, maka Nabi pun bertanya, hal tastati'u, maka ini adalah kafarah untuk orang yang jima' pada bulan Ramadan. Maka Nabi bertanya, hal tastati'u an tu'tika raqabah, adakah kamu mampu untuk memerdekakan seorang hamba? Maka daripada sini kita belajar susunan orang yang ada kafarah jima' pada bulan Ramadan, ianya bermula daripada dia perlu membebaskan hamba. Namun zaman kita dah tak ada hamba. Qala la, maka berkatalah Aus bin Samit radhiyallahu anhu, tidak. Maka Nabi bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain, maka adakah kamu mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Qala la, maka sahabat ini menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka pada waktu itu Nabi bertanya, fahal tastati'u an tut'ima sittina miskina, maka adakah kamu mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Ini kafarah yang ketiga, bebaskan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut, dan pada waktu itu bagi makan 60 orang miskin. Pilihan yang ketiga. Maka berkata Aus bin Samit, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, ijlis, duduk. Fajalasa, maka sahabat ini pun telah duduk. Maka telah dibawakan kepada Nabi SAW bi'arakin, pada waktu itu dengan satu bekas. Lihat kepada Sahara, pada baris yang akhir. Maka apakah ini arak? Maksudnya adalah zambil mansujum min khus, maksudnya bekas. Bekas. Ada yang mengatakan pada waktu itu kila, di hujung baris tersebut, innahu yasa'u 15 sa', ianya pada waktu itu menyamai, boleh muat dalam bekas tersebut selalunya muatan 15 sa'. Sa' adalah sukatan yang digunakan oleh Nabi pada zaman Nabi, sukatan. Kita dah banyak menggunakan timbangan wazan. Adapun sukatan dalam bahasa Arab dipanggil al-kail, mikial sukatan. Maka sa', lalu ada perkiraan sa', ada perkiraan mud. Okey. Maka apakah itu arak? Maka pada waktu itu dibawakan kepada Nabi satu bekas yang penuh dengan kurma. Wal arak al-miqtalud dhaham, satu bekas besar. Qala, maka Nabi bersabda, fatasaddaq bih, sedekahkanlah kurma ini kepada orang. Faqala, maka sahabat ini pun berkata, ma baina labataiha ahadun afqara minni, tidak ada orang yang ada di antara dua harrah. Labah maksudnya harrah. Labah maksudnya harrah. Apakah maksud harrah? Harrah adalah terjemahnya panas. Tapi harrah adalah bermaksud, kalau kita lihat Sahara baris yang pertama, al-ardu zatul hijarah, tanah yang mempunyai batu-batuan as-sud hitam, al-kathirah yang amat banyak. Maka ianya dipanggil harrah. Dan Madinah ada banyak harrah, tapi harrah yang sangat-sangat besar ada 2 di Madinah. Apa nama harrah tersebut? Sekejap. Harratul Madinah. Madinah ada 2 harrah. Banyak harrah, tapi pada waktu itu ada 2 harrah yang besar. Apa nama harrah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada 2 harrah yang besar. Okey, kenapa tanah ni berbatu hitam? Sebab Madinah ada gunung berapi. Madinah ada gunung berapi. Maka gunung berapi tersebut bila meletus, maka pada waktu itu lava dia mengalir keluar. Dan zaman tersebut tak ada peralatan untuk membersihkan, maka dibiarkan pada waktu itu begitu sahaja. Okey, ada 2. Apakah dia harrah? Harrah al-waqim, harrah al-waqim, dan juga harrah al-wabrah. Al-waqim, ejaan dia adalah waw qaf mim, al-waqim, dan juga harrah al-wabrah, waw barata marbutah, maka dipanggil harrah, tanah berbatu hitam. Dia ada kiri dan kanan Madinah. Bila orang Madinah menghadap ke Uhud, maka sebelah kanan dipanggil harrah waqim, sebelah kiri dipanggil harrah wabrah. Dipanggil harrah wabrah. Okey. Tanah berbatu hitam. Okey. Maka lelaki ini berkata, tidak ada orang di antara kedua harrah Madinah ini yang lebih fakir daripada wahai Rasulullah.
Maka Nabi SAW tersenyum melihat telatah lelaki ini sampai nampak jelas Nabi SAW punya anyab. Anyab adalah gigi tepi Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, khudhu, ambillah kamu, fa'at'im'u, maka berilah kurma ini makan kepada ahli keluarga kamu. Maka daripada sini, adakah lelaki ini tidak perlu bayar kafarah padahal dia telah berjimak pada bulan Ramadan? Adakah seperti itu mudahnya? Kata para ulama, tidak. Sebab itu lihat kepada Sahara, minta maaf nanti kejap lagi akan ada di dalam kata-kata Imam Tirmizi. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu fiman berkenan orang yang telah berbuka pada Ramadan dengan sengaja disebabkan jima'. Dia pada waktu itu jima' pada bulan Ramadan. Maka apakah kafarah dia? Maka pada waktu itu inilah kafarah dia. Kena merdekakan hamba. Tak boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalaulah memang betul-betul tak mampu, maka kena bagi makan 60 orang fakir miskin. Maka kata para ulama, wa amma man aftara, adapun orang yang berbuka muta'ammidan dengan sengaja, min aklin aw syurbin, daripada makan dan minum, fa inna ahlal ilmi, maka para ulama telah berbeza pendapat fi zalika berkenaan perkara tersebut. Faqala ba'duhum, sebahagian berkata perlu qada dan kafarah. Wasyabbahu, dan mereka menyamakan orang yang makan dan minum dengan sengaja bil jima' seperti orang yang bersetubuh pada bulan Ramadan. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahwayh beserta dengan Imam Abu Hanifah. Wa qala ba'duhum, sebahagian para ulama menyebut alaihi al-qada, orang yang makan dan minum dengan sengaja perlu qada. Wala kafarah, namun tidak ada kafarah. Kenapa? Kerana innama dzukira anin Nabi SAW, yang ada disebut tentang adanya kafarah untuk orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja fil jima', hanya pada perkara yang berkaitan dengan jima' sahaja. Walam yuzkar, dan tidak disebutkan daripada baginda Nabi SAW pada orang yang makan dan minum dengan sengaja. Waqalu, dan para ulama ini mereka berkata, la yushbihu, tidak boleh disamakan orang yang makan dan minum bersama dengan perbuatan jima'. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad. Maka Imam Syafi'i punya pandangan, orang yang makan dan minum dia punya yang mereka dengan sengaja, mereka hanya perlu ganti, namun pada waktu itu tidak ada kafarah. Tapi orang yang membatalkan puasa dengan jima', maka pada waktu itu kena ganti puasa dan ada kafarah di atas mereka yang perlu ditunaikan. Kafarahnya kita telah baca tadi. Wa qala Syafi'i, dan telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maksud ucapan Nabi kepada lelaki yang pada waktu itu telah membatalkan puasa, fatasaddaqa alaihi, lalu telah diberikan sedekah kepadanya. Lalu Nabi bersabda, khudhu, ambillah sedekah ini, fa'athimu ahlak, dan berilah makan kepada keluarga kamu. Yahtamilu, membawa erti dan maksud, hadza ma'aniya, pada waktu itu beberapa maksud. Ada kemungkinan beberapa maksud. Yahtamilu, kata Imam Syafi'i, ada kemungkinan an yakunal kafarah, bahawa kafarah ala man qadara alaiha, hanya wajib ke atas orang yang benar-benar mampu. Kafarah pada waktu itu wajib ke atas orang yang mampu. Wa hadza rajul, dan lelaki ini kalau kita nampak Nabi bersabda kalau mampu, dan dia jawab dia tak mampu, dan Nabi pun tahu dia tak mampu, sementara lelaki ini lam yaqdir, tidak mampu untuk kafarah. Falamma a'tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila Nabi berikan hadiah kepada lelaki ini sesuatu, wa malakah, dia menjadi milik kepada kurma-kurma tersebut, maka lelaki ini berkata pula kepada Nabi, tidak ada orang yang lebih fakir kepada benda ini lebih daripadaku. Maka Nabi SAW pun bersabda, khudhu, ambillah kurma ini dan berilah makan kepada ahli keluarga kamu. Kenapa? Sebab dalam mazhab Syafi'i, antara syarat untuk membayar kafarah memberi makan, li'annal kafarata, sesungguhnya kafarah, innama yakunu ba'dal fadli an qutih, hanya pada waktu itu perlu ditunaikan bila seseorang ada lebihan makanan dia, lebihan makanan. Maksudnya kalau seseorang tu tak ada makanan, maka pada waktu itu dia tidak wajib untuk bayar kafarah pada waktu itu. Nanti bila dia dah ada harta, kemudian dia kena bayar.
Maka Imam Syafi'i nampak bahawa Nabi kata ambil bagi makan pada keluarga. Sebab lelaki ni miskin, lelaki ni tak ada apa-apa. Dan syarat untuk bagi kafarah adalah dia mesti ada lebihan harta berbanding daripada makan, minum dan keperluan yang dia perlu tanggung untuk keluarga. Waqtara Syafi'i, maka Imam Syafi'i telah memilih liman kana ala misli hadzal hal, bagi orang yang mempunyai situasi keadaan yang sama seperti Aus bin Samit radhiyallahu anhu, ayakulah, maka dia makan dulu untuk diri dia. Tapi bukanlah bererti dia tak perlu bayar kafarah. Wa takunul kafaratu alaihi daina, dan kafarah tetap dikira sebagai hutang pada tanggungjawab dia. Famata ma malaka yauman kafara, maka pada bila-bila masa pun, pada hari-hari mana pun dia ada kemampuan, dia kena bayar balik kafarah dia. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kafarah pada waktu itu hanya perlu dibayar oleh orang yang ada fadal, kelebihan daripada daripada apa yang pada waktu itu dia perlukan untuk makan bersama dengan keluarga dia. Bab yang ke-29 berkenaan tentang bersugi sewaktu berpuasa untuk orang yang berpuasa. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan as-siwak, bersugi lis-shaim untuk orang yang berpuasa. Riwayat 716. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Asim bin Ubaidillah an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi. Daripada sahabat Nabi yang bernama Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ra'aitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala usi, begitu banyak, tak mampu dikira, yatasawwaku, bersugi, wa huwa shaim, dalam keadaan baginda berpuasa. Maka Nabi bersugi. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, yustahabbu siwaku indana fi jami'il ahyani qabla zawal. Dalam mazhab Syafi'i digalakkan untuk bersugi walaupun dalam keadaan berpuasa, namun sebelum zuhur. Ini adalah pandangan yang disebut oleh Imam Syafi'i. Walaupun ada pandangan yang lain yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, namun pandangan awal dalam mazhab Syafi'i bahawa sebelum daripada zuhur tak ada masalah untuk bersugi. Tetapi selepas daripada zuhur, bersugi dah menjadi makruh, Ini kita sebut tentang sugi. Sebab itu kalaulah seseorang itu gosok gigi, dia kena berhati-hati. Sebab gosok gigi ada perisa ubat gigi. Maka kalaulah ada perisa ubat gigi, kalaulah pada waktu itu dia tidak berkumur-kumur dengan betul, lalu ada sisa-sisa ubat gigi yang dia telan, maka itu boleh merosakkan puasa dia. Sebab itu kalaulah nak menggunakan berus gigi waktu berpuasa, kena sangat berhati-hati. Sehingga ada sebahagian para ulama Syafi'i tidak menggalakkan menggunakan ubat gigi selepas daripada subuh sampailah maghrib. Kerana kadang-kala bila tak berkumur betul-betul, dan ubat gigi tu memang ada rasa, dia bukan macam sugi. Berus gigi, ya pada waktu itu dia sekadar gosok, tapi kita tambah ubat gigi, maka kena sangat berhati-hati. Berkumur betul-betul, bersihkan betul-betul supaya tidak ada rasa pada lidah yang kemudiannya pada waktu itu kita telan. Okey, Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah gariskan dah Arafah baris yang pertama. Maka gariskan di situ. Maka riwayat 716 kita dah baca tadi, kata Amir bin Rabi'ah, aku tidak mampu mengira betapa banyaknya Nabi SAW bersugi sewaktu berpuasa. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini, dalam tajuk ini, ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Imam Tirmizi, hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu adalah hadis yang hasan, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, la yarawna bis-siwaki lis-shaimi ba'sa, mereka berpendapat tidak menjadi masalah untuk orang yang berpuasa bersugi. Illa, kecuali anna ba'da ahli ilmi, ada sebahagian daripada ahli ilmu, karihu, mereka mengatakan makruh as-siwak, untuk bersugi bagi orang yang berpuasa, bil'udir ratab, dengan kayu sugi yang masih lagi segar. Dengan kayu sugi yang masih lagi segar. Kenapa makruh? Sebab pada waktu itu kayu sugi yang segar, masih lagi segar, baru dia potong daripada akar pokok,
maka pada waktu itu ianya ada rasa. Ianya ada rasa. Maka sebahagian kata makruh. Wakarihu, dan mereka mengatakan makruh bersugi akhiran nahar pada penghujung siang hari, iaitu selepas daripada zuhur. Walam yara Syafi'i, dan Imam Syafi'i walam yara Asy-Syafi'i bisiwaki ba'san awwalan nahari wa akhirah, dan Imam Syafi'i berpandangan bahawa tidak mengapa untuk bersugi pada awal siang ataupun akhir siang. Namun kena lihat kepada Sahara bahawa pandangan ini berbeza, baris yang terakhir Sahara, bahawa pandangan ini berbeza daripada apa yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dalam kitab mazhab Syafi'i, bahawa kalaulah seseorang itu bersugi selepas zuhur, hukumnya adalah makruh, kecuali ada pendapat lain yang dinukilkan oleh Imam Nawawi yang kata tetap tidak makruh. Okey. Wakariha, dan Imam Ahmad dan Ishaq pada waktu itu mengatakan makruh bersugi pada penghujung hari, maksudnya selepas zuhur. Bab yang ke-30, bab ma jaa fil kuhli lis-shaim, bab pada hadis yang telah datang berkenaan bercela untuk orang yang berpuasa. Adakah boleh bercela untuk orang yang berpuasa? Riwayat 717. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abdul A'la bin Wasil qala hadatsana Hasan bin Atiyah qala hadatsana Abu Atikah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, jaa rajulun, telah datang seseorang, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu dia berkata, ishtakat aini, mataku sakit wahai Rasulullah. Afa aktahil, maka adakah boleh aku bercelak? Wa ana saim, dalam keadaan aku sedang berpuasa. Qala, maka sabda Nabi, na'am, maka boleh. Nabi jawab boleh. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini, dalam tajuk ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada sahabat Nabi Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas adalah hadis yang sanadnya tidaklah begitu kuat dan tidaklah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab dan tajuk ini sesuatu apa pun. Perawi yang bernama Abu Atikah, kata Imam Tirmizi, dhaaf. Perawi tersebut telah didhaifkan. Dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang bercelak bagi orang yang berpuasa. Fakarihahu ba'duhum, ada yang mengatakan makruh, dan inilah pandangan Sufyan, Abdullah bin Mubarak dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Ishaq bin Rahway. Warakhasa, dan mengatakan boleh, dan telah memberikan kelonggaran sebahagian daripada ahli ilmu berkenaan tentang bercelak bagi orang yang berpuasa, dan inilah pandangan Imam Syafi'i, tak makruh untuk bercelak sewaktu berpuasa. Bab yang ke-31, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan fil qublah, seseorang yang mencium pasangannya lis-shaim sewaktu berpuasa. Pasangan dia maksudnya isteri. Adapun pada waktu itu cium yang belum lagi ada ikatan, maka itu adalah haram dan berdosa. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang ke-245 daripada bawah. Maka kata para ulama, tajuzul qublah, maka diharuskan untuk mencium, namun bukan semua orang. Liman ya'man ala nafsihil jima', orang yang boleh kawal dirinya daripada bersetubuh. Contohnya orang yang dah tua. Orang dah tua, pada waktu tu dah tak ada apa-apa, cium, maka tak ada masalah. Tapi yang baru kahwin nak cium, bahaya, maka itu tak boleh, kerana daripada cium akan bawa kepada jima' dan bersetubuh dan sebagainya. Sebab itu disebut watukrahu, dan makruh liman lam ya'man, kepada orang yang tidak dipercayai, seperti contohnya syabban, yang masih muda, yang baru kahwin. Waktu dekat-dekat Ramadan lah baru nak kahwin, maka bagaimana? Maka pada waktu itu tak dibenarkan untuk cium. Maka riwayat yang berkenaan tentang adakah Nabi pernah cium, riwayat 718. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad wa Qutaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Ziyad bin Ilaqa an Amr bin Maimun an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercium pada bulan Ramadan. Sebab Nabi boleh kawal diri baginda. Adapun orang yang tak boleh kawal, maka bahaya. Pada waktu itu jangan buat.
Wa fil babi, sebab dosa besar jima' ketika mana pada bulan Ramadan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar bin Khattab, Hafsah, Abu Sa'id, Ummu Salamah, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah yang baru kita baca adalah hadis hasan sahih. Wa ikhtalafa, dan telah bercanggah pendapat ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka fil qublah, pada mencium lisaim untuk orang yang berpuasa. Farakhasa ba'du ashabin Nabi, maka telah mengatakan boleh sebahagian daripada sahabat Nabi berkenaan tentang mencium lisyaikhi untuk orang yang tua, ataupun pada waktu itu orang yang dalam kurungan dia boleh kawal dirinya. Walam yurakhisu, dan mereka tidak memberikan kelonggaran lisyabi untuk yang masih muda, makhafata, kerana khawatir alla yaslama, mereka tidak boleh mengawal lahu, diri mereka, saumuh, akan puasa, tak boleh kawal puasa. Wal mubasharatu indahum asyaddu, dan lebih daripada bercium maksudnya bersetubuh tanpa jima'. Mubasyarah ni maksudnya muqaddimah jima', permulaan jima'. Wal mubasyarah, dan bersetubuh tanpa jima' di sisi para ulama asyaddu, pada waktu itu amarannya adalah lebih keras. Jangan mulakan, jangan mulakan. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata sebahagian ahli ilmu, al-qublatu, mencium, tanqusul ajar, boleh mengurangkan pahala namun tidak membatalkan puasa. Wara'u, dan mereka berpandangan anna lis-shaim, sesungguhnya orang yang sedang berpuasa, idza malaka nafsah, apabila dia boleh kawal diri dia, nafsu dia, ayyuqabbal, boleh untuk dia mencium. Wa idza lam ya'man, dan apabila dia tidak ada keyakinan ala nafsi, untuk mengawal dirinya, tarakal qublah, hendaklah dia meninggalkan mencium, liyaslama, supaya selamat untuknya puasa dia. Ada 11 bulan kot, ada 11 bulan. Waktu Ramadan lah macam-macam. 11 bulan pada waktu tu boleh buat. Maka Ramadan pada waktu itu kena jaga. Sebulan je Allah minta untuk kita berpuasa. Itu pun waktu siang. Waktu malam kadang-kala tak nak. Waktu siang lah pada waktu itu mengada-ngada, melayan hasutan syaitan dan sebagainya. Maka kena kawal diri dan tinggalkan daripada awal. Maka memang betul mencium tidak membatalkan puasa, tapi dikatakan tidak boleh oleh para ulama kerana boleh membawa kepada yang lebih teruk, iaitu kepada jima'. Moga Allah pelihara dan jaga setiap daripada kita. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i. Bab yang ke-32, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan mubasyarah as-shaim, pada waktu itu menggauli. Mubasyarah ni bukanlah memberi maksud jima', tetapi pada waktu itu pada waktu itu seperti peluk, seperti pada waktu itu duduk dekat-dekat tapi ada lapik dan sebagainya, pakai baju dan sebagainya, itu dipanggil mubasyarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada baris yang kedua Arafah daripada bawah. Maka yang dimaksudkan dengan mubasyarah, kata para ulama, adalah bukan al-mubasyarah fahisyah. Bukannya maksud pada waktu itu betul-betul seperti nak bersetubuh, bukan. Tapi sekadar menyentuh ataupun pegang sahaja. Itu, maka ini yang nak dibahaskan riwayatnya. Riwayat 719. Wa bi ilai qala hadatsana ibnu Abi Umar qala hadatsana Waqi'un qala hadatsana Isra'ilu an Abi Sa'q an Abi Maisarah an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubashiruni, pada waktu itu melakukan mubasyarah, maksudnya sentuh, peluk aku, dalam keadaan ada pakaian, ada lapik, dalam keadaan aku berpuasa. Wa kana, dan adalah Nabi, amlakakum, adalah orang yang paling boleh mengawal dan menjaga berbanding dengan kamu, liirbih, pada waktu itu kemahuan baginda. Nabi SAW boleh kawal dan Nabi SAW boleh jaga. Maka lihat kepada sahara baris yang akhir. Apakah maksud al-irbu? Maksudnya adalah al-hajah. Maksudnya adalah al-hajah. Maka itu yang disebut sebagai al-irbu ataupun al-arbu. Sebagai pada waktu itu kemahuan, kehendak dan nafsu. Nabi boleh kawal. Riwayat 720. Wabi ilai qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Alqamah wal Aswad an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, pernah mencium, wa yubashiru, melakukan mubasyarah, maksudnya pada waktu itu sentuh, peluk, dalam keadaan ada lapik, wa huwa shaim, dan pada waktu itu Nabi sedang berpuasa, sebab tak membatalkan puasa.
Maka Aisyah jelaskan, wa kana amlakakum, dan adalah Nabi orang yang paling kuat dalam menjaga liirbihi akan kehendak, kemahuan dan nafsu baginda. Maka Nabi boleh jaga. Sebab itu kata para ulama, orang yang boleh jaga, maka pada waktu itu tidak ada masalah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan Abu Maisarah nama perawi, nama beliau adalah sebenarnya Ammar bin Syurahbil, dan maksud daripada li'irbih ay li nafsih, pada waktu itu dirinya. Apa tu Aisyah? Tengok Aisyah punya Atiyah punya. Okey, dah habis ngaji dah? Selesai dah. Bab yang ke-33, kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang, la siyama, tidak ada puasa, liman lam ya'zim, untuk orang yang tidak berazam ataupun berniat, minal laili, daripada malam. Maka dalam mazhab Syafi'i, untuk puasa fardu mesti berniat daripada malam. Untuk puasa sunat tidak menjadi masalah untuk berniat sebelum daripada zuhur. Sebelum zuhur boleh niat, dengan syarat pada waktu pagi tersebut dia tidak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka lihat kepada Arafah. Al-madhahibu fi mas'alati niyati sawmi minal laili, pandangan para ulama mazhab berkenaan tentang permasalahan niat untuk orang yang berpuasa. Maka qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yajibut tabyid, wajib berpuasa daripada waktu malam. Apakah maksud malam? Daripada lepas maghrib dah boleh mula niat sampailah sebelum subuh. Itu waktu dia. Dibenarkan untuk berniat daripada selepas maghrib sampailah waktu sebelum subuh. Itu adalah waktu yang dibolehkan untuk berniat. Maka kata Imam Syafi'i, wajib untuk berniat pada waktu malam sebelum subuh, fi kulli shaumin, pada semua puasa yang wajib kecuali hanya puasa sunat. Wajawaza, dan pada waktu itu digalakkan, dibolehkan untuk puasa sunat, ayyanwiya, untuk melakukan niat sebelum zuhur. Ba'da zawali aidan. Ba'da zawal maksudnya selepas zawal, sebelum zuhur. Dengan syarat dia belum melakukan perkara yang membatalkan puasa pada waktu pagi. Imam Abu Hanifah pula menyebut, la yajibut tabyid fi Ramadan wan nafal wan nazar al muayyan. Imam Abu Hanifah kata tidak wajib untuk berniat puasa pada apa pun puasa. Tak wajib untuk berniat puasa pada waktu malam. Tidak wajib. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Jom kita lihat akan riwayat. Riwayat 721. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Ibnu Abi Maryam qala hadatsana Yahya bin Ayyub an Abdullah bin Abi Bakar an Ibn Shihab an Salim bin Abdullah an abihi an Hafsah an abihi, maksudnya Abdullah bin Umar. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Ummul Mukminin Hafsah, mereka ni adik-beradik, daripada Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Nabi SAW baginda bersabda, malam yujmi isyam qabla al-fajri, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum daripada subuh, fala siyamalah, maka tiadalah puasa untuknya. Berkata Imam Tirmizi, hadis Hafsah adalah hadis yang kami tidak mengetahuinya secara marfu' kecuali daripada sanad ini, dan sungguh telah meriwayatkan daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar qauluhu, riwayat tersebut, wa huwa as-sah, dan riwayat daripada Abdullah bin Umar adalah lebih sahih. Wa innama makna, dan bahawasanya apa yang dimaksudkan ini di sisi sebahagian ahli ilmu, la siyama liman lam yujmi isyam qabla tulu'il fajar fi Ramadan atau fi qada'i Ramadan atau fi siyami nazar. Maka yang dimaksudkan di sini adalah buat apa tu? Okey. La siyama, jangan tunjuk ke Atiyah. La siyama, tidak sah berpuasa untuk orang yang tidak berniat puasa sebelum terbit subuh pada bulan Ramadan, pada puasa Ramadan, ataupun pada puasa qada Ramadan, ataupun pada puasa nazar. Ringkasannya, niat daripada waktu malam mesti untuk puasa yang wajib. Puasa sunat tak ada masalah. Idza lam yanwihi minal lail, kalaulah tidak berniat daripada malam, lam yujzihi, maka tidak sah puasanya. Wa amma siyamut tatawwu, adapun puasa sunat, famubahun lahu, maka boleh untuk seseorang itu berniat ba'dama asbah, walaupun selepas terbitnya subuh. Dan inilah pandangan Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahwayh rahimahullahu taala.
Bab yang ke-34, Imam Tirmizi membawakan tajuk, adakah orang yang sedang berpuasa sunat dia boleh buka puasa? Dia boleh buka puasa walaupun tanpa keuzuran, adakah boleh? Bab yang ke-34, bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang fi iftaris saim, pada orang yang berpuasa sunat, al-mutatawwi, orang yang berpuasa sunat untuk buka puasa, adakah boleh? Maka lihat kepada Arafah. Maka di sini sebenarnya ada beberapa permasalahan. Yang pertama, jawazu iftaril mutanaffil wa adamih. Adakah boleh orang yang berpuasa sunat membatalkan puasa ataupun tidak? Itu permasalahan pertama. Dan yang kedua, kalaulah dia batalkan puasa, adakah ada qada ke tidak? Maka ini adalah dua permasalahan. Okey, maka dalam mazhab Syafi'i pada waktu itu orang yang berpuasa sunat boleh untuk buka puasa dia walaupun tak ada keuzuran sebab puasa sunat, dan pada waktu itu tidak ada qada kepada orang yang membatalkan puasa sunat dia walaupun tidak ada sebarang keuzuran. Riwayat 722. Wa bi ilai qala sana Qutaibah qala hadatsana Abul Ahwas an Simak bin Harbin an ibni Ummi Hani an Ummi Hani radhiyallahu taala anha qalat. Ummu Hani adalah sepupu Nabi, anak kepada Ali bin Abi Talib, adik-beradik dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Beliau berkata, kuntu qa'idah inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa utiya, maka telah dibawakan kepada Nabi dengan minuman, fa syariba minhu, maka Nabi telah minum daripada minuman tersebut, thumma nawalani, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyerahkan kepadaku minuman tersebut, fasyaribtu minhu, maka aku pun telah minum, fakultu, maka aku pun telah berkata, inni aznabtu, aku telah melakukan dosa wahai Rasulullah, fastaghfirli, maka mintalah keampunan Allah untukku. Qala, maka Nabi bertanya balik, muka surat 408, wa madzaka, apakah dosa yang engkau maksudkan? Qalat, maka berkata pada waktu itu Ummu Hani radhiyallahu taala anha, namanya adalah Fakhtah, fa alif khata dengan ta marbutah, nama beliau adalah Fakhtah. Maka pada waktu itu berkata Ummu Hani, kuntu shaimah, sebenarnya aku sedang berpuasa sunat, fa aftartu, lalu aku telah berbuka tadi. Maka Nabi pun bertanya, amin qada'in, adakah puasa qada? Kunti taqdinahu, yang engkau telah puasa tadi? Qalat, maka berkata Ummu Hani, la, tidak wahai Rasulullah. Qala, maka sabda Nabi, fala yadurruki, maka tidak mendatangkan mudarat kepada kamu. Kalaulah puasa sunat, maka pada waktu itu tidaklah mendatangkan mudarat, tak perlu qada dan tidak berdosa pada waktu itu membatalkan puasa sunat. Wa fil babi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum, hadis Ummu Hani, kata Imam Tirmizi pada sanadnya ada maqal. Maqal maksudnya apa? Ada perbahasan. Kenapa? Sebab pada waktu itu salah seorang perawi yang bernama Simak bin Harb, pada waktu itu ada perbincangan yang dibahaskan oleh para ulama tentang Simak bin Harb. Namun kata Imam Tirmizi, beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, bahawa orang yang berpuasa sunat apabila berbuka walaupun tanpa keuzuran, fala qada'a alaih, maka pada waktu itu tidak ada qada', illa kecuali ayyuhibba, kalaulah dia mampu, maka yang sebaik-baiknya ayyaqdiyah, untuk dia qada', kalau pada waktu itu yang dia mampu, dan itu yang terbaik. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan juga Imam Syafi'i rahimahumullahu taala. Riwayat 723. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah qala kuntu asma'u Simak bin Harbin yaqul, kata Syu'bah, aku telah mendengar Simak bin Harb yang kita sebut, perawi yang ada dibahaskan tadi. Maka Simak bin Harb berkata, ahadu bani Ummi Hani, salah seorang anak-anak Ummu Hani telah meriwayatkan hadis kepadaku. Falaqitu, maka berkatalah Syu'bah, aku telah berjumpa. Falaqitu ana, maka aku telah berjumpa. Falaqitu ana afdalahum, maka kata Syu'bah, aku telah berjumpa dengan anak-anak Ummu Hani yang paling terkenal, yang paling terkemuka. Dan adalah nama anak Ummu Hani tersebut Ja'dah. Wa kanat Ummu Hani jaddatah, dan adalah Ummu Hani pada waktu itu adalah nenek mereka, nenek kepada Ja'dah.
Fahaddathani, maka telah meriwayatkan kepadaku daripada neneknya Ummu Hani, sesungguhnya Nabi SAW telah masuk kepadanya. Fada'a bi syarabin, Nabi telah minta air minuman. Fasharibah, lalu baginda telah minum. Thumma nawalaha, kemudian Nabi telah serahkan kepada Ummu Hani. Fasharibat, maka Ummu Hani pun telah minum. Faqalat, maka pada waktu itu Ummu Hani berkata, wahai utusan Allah, ama inni, sesungguhnya aku adalah sebentar tadi sebenarnya sedang berpuasa. Maka Nabi SAW bersabda, as-saimul mutatawwi aminu nafsih, orang yang berpuasa sunat pada waktu itu dia adalah orang yang bertanggungjawab pada dirinya sendiri. Apakah maksud aminu nafsih? Insya'a, kalaulah dia mahu, sama, dia boleh berpuasa. Wa insya'a, kalaulah dia mahu, aftara, maka pada waktu itu dia boleh berbuka. Tidak ada qada dan boleh untuk berbuka bagi orang yang berpuasa sunat. Berkata Syu'bah, qultu lahu, aku telah bertanya kepada Ja'dah, anta sami'ta hadza min Ummi Hani, adakah engkau telah mendengar hadis ini daripada Ummu Hani? Maka berkatalah Ja'dah, tidak. Telah meriwayatkan hadis ini kepadaku Abu Salih, dan Abu Salih adalah keluarga kami daripada Ummu Hani. Warawah Hammad, dan telah meriwayatkan Hammad bin Salamah hadis ini daripada Simak, lalu berkata daripada Harun anak lelaki yang merupakan anak perempuan kepada Ummu Hani. Maksudnya Harun ini adalah cucu Ummu Hani, daripada Ummu Hani. Maka Simak punya riwayat, kalau kita perasan, pada waktu itu ada banyak perbezaan periwayatan. Ada menyebut daripada Ja'dah, ada menyebut daripada cucu, ada menyebut terus daripada Ummu Hani. Wa riwayatu Syu'bah, maka akhirnya Imam Tirmizi menyebut riwayat Syu'bah yang diambil daripada Ja'dah daripada Abu Salih itu lebih sahih, itu lebih ahsan. Hakadha, beginilah telah meriwayatkan kepada kami Mahmud bin Ghailan daripada Abu Daud, yang mana beliau berkata aminu nafsih. Wa haddatsana ghairu Mahmud an Abi Dawud faqala amiru nafsih atau aminu nafsih. Maka ada riwayat pada waktu itu ada keraguan dengan perkataan amir dengan ra, berbanding dengan amin pada waktu itu dengan nun. Kata Imam Tirmizi, dan beginilah periwayatan yang telah datang kepadaku lebih daripada satu sanad daripada Syu'bah, ada yang datang dengan riwayat amiru dengan ra ataupun dengan perkataan aminu dengan nun pada waktu itu secara syak dan ragu. Riwayat 724, wa bi ilai qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi'un an Talhah bin Yahya an ammati Aisyah binti Talhah an Aisyah ummul mukminin, daripada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata dakhala alayya, telah masuk kepadaku Nabi SAW pada suatu hari. Faqala, maka Nabi bersabda, hal indakum syai', adakah kamu mempunyai sesuatu untuk makan wahai Aisyah? Qalat, maka berkatalah Aisyah, qultu la, aku menjawab tidak. Maka Nabi SAW pun terus bersabda, fa inni sha'im, kalaulah begitu aku puasa. Padahal ini dah siang. Maka Nabi SAW hanya berniat puasa pada waktu siang. Maka ini adalah dalil kalaulah puasa sunat, boleh untuk berniat puasa sampailah ketika mana masuknya waktu zuhur. Riwayat 725, wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Bishr bin Sari an Sufyan an Talhah bin Yahya an Aisyah binti Talhah an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat, daripada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, in kana nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini, datang kepadaku lalu bertanya, indaki ghada, adakah kamu mempunyai makan tengah hari? Ghada, makan tengah hari. Fa aqulu, maka aku menjawab, la, tiada wahai Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda, inni saim, kalaulah begitu aku berpuasa. Maka ini menjadi dalil bahawa boleh untuk berniat puasa asalkan tidak makan apa-apa ataupun melakukan perkara yang membatalkan puasa daripada pagi, walaupun ketika mana dah matahari terbit. Qalat fa'atani yauman, pada waktu yang lain Nabi telah datang kepadaku, maka aku telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah dihadiahkan kepada kita hadiah. Maka Nabi bertanya, apakah hadiah tersebut? Qultu, maka Aisyah menjawab, his, ianya adalah his. Apakah itu his? Lihat kepada Sahara baris yang pertama, tamarun, iaitu kurma, yukhlatu, yang telah digaulkan, bisaman, dengan dengan minyak, wa akid, dan keju, fayu'jan, lalu maka pada waktu itu digaul, dikacau dengan begitu kuat, thumma yunbadhu minhu nawah, dan pada waktu itu dibuang daripada makanan tersebut akan biji-biji kurma.
maka dicampur biji kurma, minyak dan keju, dan pada waktu itu dijadikan sebagai satu makanan dan dimakan begitu. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Maka Nabi bersabda, ama inni asbahtu shaiman. Maka kata sabda Nabi, sebenarnya aku dah berniat puasa pada pagi tadi. Qalat, kemudian kata Aisyah, summa akala, maka Nabi makan. Maka perbuatan Nabi pada paginya puasa, tapi bila Aisyah ajak makan, Nabi makan, menunjukkan boleh untuk membuka puasa sunat walaupun tidak ada sebarang keuzuran. Okey, lihat kepada Sahara baris yang pertama. Fihi, daripada hadis ini yang kita dapat belajar boleh membuka puasa sunat dan pada waktu itu bila uzrin, walaupun tak ada sebarang keuzuran. Namun di sisi Abu Hanifah, orang yang mana dah berpuasa wajib untuk menyempurnakan puasanya berdasarkan firman Allah, wala tubtilu a'malakum. Beliau berpandangan tidak boleh membatalkan amalan yang telah dimulakan. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Bab yang ke-35, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan ijabil qada, wajib untuk berpuasa, wajib untuk qada puasa. Ijabil qada, wajib untuk mengqada puasa. Yang ini kita akan sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan sambung pembacaan hadis Tirmizi pada jam 6, pada jam 6 pula, pada jam 3, pada jam 3 petang nanti insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.